Okey, kita bersama dengan bekas pemain kebangsaan Asmawi Bakiri yang juga pandit favourite saya dan juga partner in crime Hafizal Hamad sebenarnya ya. Tapi hari ini saya yang dapat Mawi ya, bukan Hafizal. Okey Mawi, masa kita Ya. berbual mengenai perlawanan ni sebelum live, Mawi ada mengatakan yang keputusan ni sedikit sebanyak dijangka. Mengapa Mawi bagi komen seperti itu? Okey, sudah tentu Adeline, reputasi pasukan Korea Selatan sendiri yang boleh membuatkan saya mengambil fikiran bahawa jangkaan itu memang ada memihak kepada pasukan Korea dari segi status mereka, kualiti pemain mereka, kualiti persiapan mereka dan taraf ranking mereka sendiri, Adeline. Ya. Pasukan utama dia akan mesti membawa kepada pasukan 23 dengan baik dan mereka adalah juara bertahan. Dan untuk berdentang ketika kita berdentang dengan pasukan negara memang betul begitu agak sukar, tetapi ada positifnya ketika pada minit-minit awal, iaitu dalam minit 10 minit awal sebenarnya kita ada buat gerakan dan 2 kali rematan ataupun attacking ke arah gol pada minit ketiga dan keempat berlaku untuk pasukan negara pada Okey. awalnya, tetapi pada masa yang sama sebenarnya apabila permainan tu settle down, Korea lebih menguasai keseluruhan dari segi hantaran, passing to passing, attacking third, hilang bola, tak hilang bola, mereka main sebagai satu teamwork dan pemain kita atau pasukan kita lebih struggle. Lebih banyak mengejar bola, kita hilang bola, kita tak pegang bola lama dan cukup membuatkan pasukan Korea Selatan sebagai reputasi mereka, mereka menguasai keseluruhan permainan dan menjadikan gol. Diorang pun memang pasukan pilihan kan untuk kejohanan ni, Ya. Mawi. Tapi kan Mawi, bila kita tinjau gol yang dibolos, mana kesilapan skuad negara yang mesti perlu diperbaiki sebelum menghadapi perlawanan kedua menentang Thailand pada Ahad? Kita kena kurangkan apa yang berlaku dari segi gol pertama dan gol ketiga. Kalau kita lihat gol pertama mungkin saya letakkan bukan kesalahan tetapi perlu dipoint siapa punya keadaan situasi itu. Suatu itu penjaga gol kita ya, Rahadi Azli. Ketika itu bola itu lalu di kawasan tengah antara penjaga gol dan kawasan pertahanan. Rahadi keluar tetapi penjaga gol kalau keluar ada dua perkara yang akan berlaku, sama ada dia pergi mendapatkan bola ataupun merempuh pemain sekurang-kurangnya. Itu yang tidak menjadi untuk Hadi Azli tewas. Ya. Gol ketiga saya relatekan kerana pertahanan kita hilang bola di kawasan pertahanan. Apabila hilang bola, mereka menang bola. Jaringan ketiga terhasil. Tapi jaringan kedua dan jaringan keempat berlaku adalah hasil dasar pada open play daripada pasukan Korea yang menghantar bola di belakang pemain pertahanan kita dan menyebabkan quality of striker mereka iaitu penjaring dua gol mereka iaitu pemain jersey nombor 7. Dia dimasukkan sebagai pemain gantian dan dia menjadikan gol untuk dua gol Korea. So di sini gambaran apa yang berlaku kekalahan 4 ini adalah datangnya kesilapan ini dua set piece daripada sepakan penjuru dan dua gol melalui open play, kesilapan di bahagian pertahanan yang menyebabkan kita tewas. Itulah harap-harap kesilapan yang Malaysia lalui pada pertembungan Korea ni mereka boleh perbaiki, sebab bila kita lihat kepada perlawanan seterusnya, adil ke untuk katakan Thailand ni bakal menjadi pencabar yang kurang berbisa, of course lah jika nak bandingkan dengan Korea kan. Jadi skuad negara berpeluang curi mata kalau kita nak berdasarkan prestasi di Sukan C juga. Okey, Adeline, prestasi di Sukan C menjadi benda yang dah lepas dan menjadi rujukan saja. Okey. Tetapi untuk berdepan realiti ketika ini, Thailand draw dengan pasukan Vietnam 2-2. Dua kali Thailand ketinggalan dan bangkit untuk menjadikan gol. Yang lebih kalau nak mencari apa yang ada pada Thailand, nak menang dengan Thailand, nak dapat mata adalah saya kena relate apa yang berlaku Vietnam lakukan kepada Vietnam dua gol jaringan ini. Satu gol Vietnam menjadikan gol awal seawal minit tembus mendapatkan satu gol tewaskan pasukan Thailand pada minit yang pertama dan kemudian minit ke-73. Tetapi untuk pasukan Thailand saya agak menampak mereka penuh dengan muslihat dan taktikal berbeza ketika SEA Games dan sekarang. Kerana Adeline, saya tambah sedikit apa yang berlaku mereka draw perlawanan ini. Ketua jurutera mereka membuat dua pertukaran taktikal minit ke-27. Minit 27 dia dah buat taktikal pertukaran kerana kemampuan dua pemain di tengah tu tak menjadi, dia terus buat pertukaran. Dan hasil daripada pertukaran itu berlakunya jaringan daripada pemain gantian iaitu Ben Davis melakukan rematan di luar kotak D menewaskan penjaga gol Vietnam. Dan kemudian minit mereka menjadikan gol penyamaan
minit 91 iaitu masa tambahan 4 minit daripada pemain gantian yang datang daripada menyerang di sebelah belakang iaitu jaringan tanukan yang berlaku di sebelah kiri. Jadi di sini Adeline, saya nak mengatakan agak sukar juga untuk kita berdepan dengan pasukan Thailand ketika ini kerana gambaran sedikit statistik ketika melawan Vietnam begitu tinggi untuk Thailand. Menguasai permainan 64% berbanding dengan Vietnam 36%. Wow. Shot on target ataupun shot ke arah gol 15 berbanding 8 untuk Vietnam. Shot on target 5 dan 2 terhasil jaringan. So di sini saya nak melihat pasukan Thailand berubah dari segi SEA Games tu kepada persiapan ini dan melihat pemain-pemain mereka lebih agresif, lebih memiliki kelebihan. Jadi untuk pasukan kita perlu bangkit, mengurangkan kesilapan ketika berdepan dengan pasukan Korea dan memberikan tentangan dari setiap posisi. Dan itu membolehkan sedikit kita memberikan tekanan kepada pasukan Thailand nanti. Baru sekarang saya faham Mawi, kenapa Mawi katakan Sukan C itu cerita yang dah lepas, kisah silam. Betul. Sebab Thailand ada wajah baru di kejohanan AFC bawah 23 ni. Jadi apa sebenarnya Mawi antara ciri-ciri bahaya skuad Thailand yang harus kita waspada nanti? Okey, saya kalau ciri-ciri itu semua terletak kepada pemain mereka yang melakukan gerakan attacking third. Itu yang saya terpaksa relatekan dengan statistik Vietnam. Di lawan Vietnam itu telah menggambarkan bahawa ini pasukan Thailand. Kenapa ada pemain begitu? Mereka membuat 2 pertukaran, pada perlawanan ini membuat 5 pertukaran. Dan yang lebih menarik tu Adeline, sebenarnya agak ngeri ni bila dia membuat formasi 4-4-2 akan berdepan dengan pasukan kita 3-4-3. Kerana 4-4-2 itu dapat gambaran awal, iaitu mereka akan meletakkan 2 penyerang di atas, iaitu Muaita nombor 17 yang menjadikan gol minit 91 akhir itu. Kemudian dia mengekalkan pemain jersey nombor 14 Kira Rom di bahagian atas. So sebenarnya untuk Thailand ni, kalau saya nak pendekkan cerita, of course di bahagian attacking, di tengah attacking kuat kerana ada kualiti menyerang dan boleh menjadikan gol. Berbanding dengan pasukan kita perlu menyusun bahagian pertahanan. Jangan buat mistik kerana 2 gol melalui mistik ketika pasukan Korea. Dan yang selebihnya, kita mengharapkan pemain-pemain seperti Lokman, Muhairid Ajmal taktikal ditolakkan sebelah kanan. Adi Fayyad perlu melakukan tugas dengan lebih banyak. Lokman perlu melakukan tugas dengan banyak. Nip Aki bermain baik. Azam di bahagian tengah boleh mengawal. Dan kita perlukan kegerakan Kuantin Cheng ataupun Sazwan di sebelah kiri melakukan lebih banyak gerakan attacking dan membantu pasukan pemain di atas untuk mendapatkan gol. Itulah yang semua kita semua nak untuk pasukan negara bangkit pada aksi seterusnya dan mendapatkan mata yang berharga. Terima kasih Mawi, selalu yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih Adeline.